Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam tagging Al-Quran. InsyaAllah kita akan fokus pada ayat 149 surah Ali Imran. Okay, insyaAllah sahabat-sahabat kita akan sama-sama membaca, kita akan tengok hukum tajwid, macam mana nak baca dengan betul, dan kemudian kita akan tengok apakah hukum ataupun taklif yang telah dimasukkan dalam ayat ini sebagai satu peringatan kepada orang yang beriman, apa yang mereka perlu buat dan apa yang mereka perlu tinggal. Dalam ayat ini hashtag ataupun kata kuncinya ialah jangan ikut orang kafir. Boleh tulis di ruangan komen insya-Allah untuk kita menguatkan lagi isi dalam ayat 149 surah Ali Imran, iaitu apa? Larangan mengikut orang kafir. So jadi sahabat-sahabat, jom kita sabar lagi nak baca dahulu, ambil berkat daripada ayat ini dan kemudian kita akan sama-sama tengok hukum tajwid dan tadabbur bersama-sama. Okey. Alhamdulillah, jom kita sharekan dahulu ayatnya dan kita akan baca bersama-sama. Okey. So ayat 149 surah Ali Imran, masih lagi surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yakni murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang-orang yang rugi. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kedudukan kaum yang beriman, kedudukan orang yang sudah ada dalam hatinya keimanan, bahawa mereka ini sudah berada di satu level yang tinggi. Maka jangan kamu turun. Jangan kamu mengikut orang kafir kerana kamu akan merendahkan diri kamu ke arah ataupun ke satu level yang lebih rendah, yang mana apa yang Allah gambarkan kalau kamu mengikut pesanan, kata ataupun tunjuk ajar orang kafir ini, kamu akan menjadi orang yang rugi. Orang yang apa? Rugi. Okey, pastinya jiwa kita mesti tak nak menghadapi kerugian. Orang semua tak nak rugi. Kalau boleh nak untung. Jadi kita ikut bersama-sama ayat ini untuk kita mengelakkan diri menjadi orang yang rugi. Baik, sebelum kita nak tengok lagi lanjut tentang apa yang boleh kita angkat bersama-sama dalam ayat 149, kita nak tengok dahulu bagaimana cara untuk kita membaca ayat-ayat di dalam surah Ali Imran ayat 149. Okey? Baik sahabat-sahabat, kita mulakan pada in tuti'u. Okey? Yang depan sahabat-sahabat kita sudah tahu hukum-hukumnya. Bagaimana kita nak baca ya ayyuhallazina amanu. Okey. Yang ni memang bukan resam Osmani. Nampak tak? Sebab nun ada tanda mati bukan resam Osmani. So, saya sharekan resam Osmani punya supaya kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran dengan resam yang telah disusun oleh para ulama yang telah diterima di seluruh dunia, iaitu resam Osmani. Okey, boleh nampak ya? InsyaAllah.
Tengok yang sini. Ya ayyuhallazina amanu in. Alamak, dia ada sabdu juga ya. Dia ada mati juga ni. Kalau dekat dalam Quran saya, nun ni tak ada mati ya. Menandakan bila dia tak ada mati, kita kena dengungkan pada huruf nun bertemu dengan ta. Nun bertemu dengan ta, okey, perlu baca dengan dengung. Nah, dia dah cakap kat sini ya, merah ini, warna merah ini perlu dibaca dengan dengung. Okey, yang warna kuning yang ni perlu dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat yang ada ombak atas dia tu kan. Okey, so kat sini dengung. Nun mati bertemu dengan ta, tuti'u. Di sini hati-hati kerana dia ada dua huruf yang mana sifatnya lebih kurang. Ta dengan ta. Ta, ta. Jangan tertebalkan ta. Kalau tertebalkan ta jadi tuti, tuti. So dua-dua jadi ta, ataupun disebabkan dia duduk sebelah-sebelah, jangan pula ternipiskan ta. Jadi sebutannya intutiu. So ta juga tetap dengan hurufnya iaitu sifatnya tebal dan ta sifatnya nipis. So kena betul-betul bunyikan intuti. Tu, tui. Jadi ta di yang kedua ialah tebal, intuti'ul ladzi. Okey? Intuti'ul ladzina kafaru. Hendaklah, kalaulah, bukan hendaklah ya, kalaulah kamu mengikuti orang-orang kafir itu, apa yang akan berlaku? Ya, sifat dia akan berlaku di belakang sini. Yaruddukum ala, yarud, ra masuk kepada dal. Ada sabdu di atas dal. Yaruddukum. Ya, bila ada sabdu maksudnya ada dua huruf dal di sini. Huruf dal yang pertama berbaris, huruf dal yang kedua mati. Ya, yaruddukum. Tapi ringkas ya, dalam bahasa Arab dia memang suka yang ringkas. Bila dua huruf yang sama, satu berbaris dan satu mati, dia campur jadi sabdu. Okay, so bunyikan, jangan lupa, jangan tinggal dal lagi satu. Yaruddukum. Yaruddu, du di sini dua harakat ya, iaitu mad asli dua harakat, dukum ala. Mim mati berjumpa dengan ain. Yang ini jangan didengungkan, kena baca jelas. Yaruddukum ala. Sama juga dengan mim mati berjumpa dengan fa. Mim mati berjumpa dengan ain tidak dengung, jelas, izhar halqi, dan mim mati berjumpa dengan fa juga izhar halqi, jelas ya. Jangan baca secara dengung, baca secara jelas. Yaruddukum ala aqabikum. Kalau dalam rasam Osmani, qaf di dia akan ada alif kecil sahajalah, bukan alif seperti yang kita tengok dekat dalam skrin ini. Okay? Aqabikum, kum fatan. Kum jangan dengung, jelas. Fatan, nun mati jumpa dengan qaf, ya, kena baca dengung dan memasukkan ya, ikhfa. Fatang, masuk, nampak tak? Qaf tu dah masuk ke dalam nun. Fatang bukan fatan, bukan fatan. Fatang, qaf tu huruf isti'la dah masuk dah ke dalam dengung tersebut. Fatang qalibu khasirin. Fatang qalibu, maka kamu akan terbalik menjadi qalaba, iaitu bertukar. Macam Transformers. Macam tu. Nah, ustazah ni boleh cakap Transformer pula. Yelah, maksud nak kata dia transform into apa? Orang yang khasirin, orang yang rugi. Okey, saya rasa insya-Allah sahabat-sahabat boleh dapat penerangan sedikit berkaitan dengan tajwid pada ayat 149. Okey, jom kita sama-sama kita nak tengok apa yang boleh kita belajar daripada ayat ini. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala,
kita dapat melihat pada ayat ini secara zahirnya apa terjemahannya, larangan Allah kepada orang yang beriman untuk mengikuti orang kafir. Sekali lagi disebut dalam ayat ini, ayat 149 surah Ali Imran, ialah larangan kepada orang yang beriman follow, ikut orang kafir. Okay, itu dia punya larangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa yang akan berlaku. Fatanqalibu khasirin, kamu akan jadi orang yang rugi. Yaruddukum ala aqabikum, kamu akan kembali menjadi orang yang duduk bawah. Yang sebelum ini dengan keimanan itu Allah dah angkat kamu, sekarang kamu pula pergi merendahkan diri kamu bila kamu intuti'u. Intuti'u, jom kita sharekan lagi. Intuti'u ini perkataan apa? Sahabat-sahabat kita boleh tengok. Intuti'u ta'ah. Ta'ah yati'u ta'atan. Iaitu kat sini maksudnya taat. Orang Melayu pun sebut taat juga, kan? Kalau kamu mentaati, so tunduklah. Bila sebut mentaati, kamu ikut, follow the rules, kamu taat, kamu menurut. Ini maksud intuti'u. Kamu ikut siapa? Ikut orang yang kafir. So sahabat-sahabat, dekat sinilah kita punya fokus. Fokus kita ialah apakah penyebab yang menjadikan seseorang itu jadi makin jatuh daripada tinggi kedudukannya kerana keimanan, dia jadi orang yang rugi, dia jadi orang yang kembali ke belakang. Orang kata back the future. Back the future, betul ke? Maksudnya dia kembali kepada belakang. Orang semua nak ke depan tapi dia pergi patah belakang. Kenapa dia patah belakang? Sebab dia telah mengikuti orang kafir. Sahabat-sahabat, di sini dua perkara yang nak dibagi tahu ialah yang pertama iman, yang kedua kekufuran. Al-iman wal kufr. Orang yang beriman jangan ikut orang yang kafir. Okay? Dari sudut apa? Ni sedap kita nak bicara ni. Apa sudut yang kita tak boleh ikut orang kafir ni? Yang orang kafir buat, contohlah orang kafir buat internet ni, orang kafir buat Facebook ni, Mark Zuckerberg kan, boleh tak kita ikut? Apakah itu maksud ayat ini ataupun maksudnya pada sistem keimanan dan sistem kekafiran? Perkara yang melibatkan kepada kafir, bukan sahaja orang kafir itu. Kalau orang kafir, dia melakukan dia buat benda-benda yang untuk kehidupan dunia. Dia buat, contoh dia buat kalkulator, kita ambil lah contoh kan. Dia buat sistem, dia buat Twitter, dia buat TikTok. Yang orang kafir yang buat Shopee kan, orang kafir yang buat. Boleh tak kita guna? Kan? Boleh tak kita ikut? Ya, yang itu boleh. Itu bukan maksud ayat ini. Yang tidak dibolehkan pada ayat ini ialah seseorang itu mengambil sistem ataupun manhaj kafir untuk menjadi sesuatu yang diamalkan di dalam kehidupan keimanan ataupun di dalam kehidupan beragama. Yang tu tak boleh. Kena bezakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Sebab sebelum ayat ni pun Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang bagaimana kehidupan seseorang itu akan ada bezanya di antara kehidupan ataupun thawabud dunya wa thawabil akhirah. Betul tak? Thawabud dunya wa thawabil akhirah. Allah nak kata dekat manusia, ada perkara yang kamu akan dapat pahala di dunia dan pahala di akhirat. Sebab itu Allah nak suruh kita jangan taati perkara yang berkaitan akan merosakkan pahala kamu di dunia dan di akhirat. Sebab sistem yang berkait dengan orang kafir, yang kait dengan akidah, yang berkait dengan keimanan. Contoh orang kafir kata, jangan pakai tudung. Sebab kalau pakai tudung nanti kamu mundur. Boleh tak?
Cannot. Tak boleh. Sebab apa? Itu keimanan. Ya, kefarduan kita untuk menutup aurat. So, jangan terikut dengan manhaj orang kafir. Tapi kalau dia menyediakan sesuatu urusan dunia, contohnya akademik, ya, contohnya perubatan, ya, ada perubatan-perubatan yang mereka mungkin laraskan, ya, yang mereka kelolakan, mereka inovasikan, boleh, tak ada masalah untuk kita ikut kerana dia adalah urusan dunia tapi tidak pada urusan pahala dan dosa. Yang itu jangan ikut. Kalau kamu ikut, Allahu Akbar, kamu telah kembali ke belakang. Kamu telah menjadi orang yang terkebelakang daripada keadaan kamu sekarang yang dah ke depan. Ya, keimanan akan mengangkat seseorang itu lebih jauh daripada keadaan yang dia berada sebelum ni. Keimanan adalah satu kemajuan. Keimanan adalah satu martabat yang diangkat oleh Allah. Takkanlah kamu nak pandang ke belakang dan kamu nak jadi seperti mereka. Yang mana mereka tu tak dapat keimanan. Kamu pula pergi taat kepada mereka supaya kamu dapat keuntungan dunia. Kamu takkan dapat yang ke atas sebelum tadi, ayat 148. Kalau kamu ikut apa kata manhaj orang kafir, kamu akan khasir. Kamu akan rugi. Rugi kat mana? Rugi pahala dunia, rugi pahala akhirat. Na'udzubillah min zalik. Jadi jelas di sini sahabat-sahabat, kita dapat faham daripada ayat ini, ada perkara yang kita boleh ikut yang telah dikeluarkan oleh orang kafir pada urusan dunia, tapi pada urusan agama, no, tak boleh kita turuti apa yang telah mereka buat atau mereka aturkan kerana perkara agama sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kerana agama ini sudah sempurna seperti mana yang diturunkan oleh Nabi, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang kurang, tak ada yang terlebih. Terus sahaja beramal dengan urusan agama dan urusan keimanan, pastinya anda akan beruntung di dunia dan di akhirat. Kita jumpa lagi dalam surat yang lain. Ya ayyuhallazina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.